Attention, please. The show starts in 3, 2, 1, go. Selamat sejahtera dan selamat kembali ke channel saya. Hari ini saya ingin kongsikan video kerja lapangan siri terakhir. Jadi, jika kamu belum menonton video siri pertama, siri kedua ataupun siri ketiga, cepatlah pergi ke channel saya untuk menonton video tersebut. Ataupun kamu boleh tekanlah link yang saya lampirkan di description saya. Sekiranya kamu adalah kali pertama mengunjungi ke channel saya, mohonlah tekan subscribe dan loceng notification sebagai tanda sokongan. Baiklah, hari ini saya biarlah avatar saya untuk mulakan video hari ini. Biar saya set up kamera dulu ya. Baik, mula. Nanti macam kurang apa ya? Oh, pakai mask. Action. Panduan kerja lapangan geografi tingkatan 1, siri terakhir. Tajuknya, pembuangan sisa domestik di Taman Universiti Skudai. Kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Taman Universiti. Di dalam bahagian ini, pelajar perlu menghuraikan 2 atau lebih kesan pembuangan sisa domestik dengan jelas dan relevan serta menunjukkan keaslian yang terdapat di Taman Universiti berserta dengan contoh-contoh. Dan dalam setiap ayat ataupun dalam perenggan itu, pelajar mesti kaitkan dengan kawasan kajian. Baik, contoh. Kesan pembuangan sisa domestik di Taman Universiti. Isi yang pertama, cikgu tulis pencemaran bau. Sebenarnya, cikgu ialah mengambil kesan ini daripada borang soal selidik. Jadi, dalam ayat yang pertama, cikgu tulis melalui data soal selidik, didapati berapa orang responden menghadapi masalah pencemaran bau di persekitaran Taman Universiti. Jadi di sini saya terus menuliskan apakah masalah yang berlaku di Taman Universiti. Jadi ini merupakan fakta. Okey, lepas tu ayat yang kedua kita mesti tuliskan huraian, iaitu huraikan masalah ini atau kesan ini. Baik, kita lihat longgokkan sampah sarap yang lama terbiar dan tidak dikutip, mengeluarkan bau busuk dan membuatkan persekitaran kawasan persekitaran Taman Universiti kotor. Ini merupakan huraiannya, menghuraikan mengapa boleh berlakunya pencemaran bau daripada sisa domestik ataupun sampah sarap. Okey, dan seterusnya ialah contoh. Contohnya, responden yang bernama siapa, yang tinggal di mana, kamu boleh tuliskan alamatnya. Okey, dapatkan data ini daripada borang soal selidik ya. Terpaksa menghidu bau busuk dari kawasan pembuangan sampah, terutamanya selepas hujan. Ini merupakan contohnya. Jadi dalam satu perenggannya mesti ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Baik, untuk kesan yang kedua, cikgu nak kamu sendiri buat. Okey, pelajar cuba buat sendiri. Baik, kesannya pelajar boleh pilih daripada ataupun dapatkan daripada borang soal selidik kamu ataupun daripada maklumat yang kamu cari juga boleh dapatkan kesannya. Okey, contohnya jika kamu tuliskan kesan di B sana dan ayatnya boleh dimulakan dengan berdasarkan data yang didapati daripada 10 orang responden. Ya, ini ialah kamu mendapatkan maklumat daripada borang soal selidik. Barulah boleh guna ayat macam ni.
Okey, berapa orang responden menyatakan mereka menghadapi masalah dan nyatakan masalah ni di sini. Okey, jadi ini sudah menjadi fakta. Dan seterusnya pelajar perlu huraikan masalah yang kamu tulis itu. Okey, huraian ini pelajar boleh hurai sendiri ataupun boleh rujuk kepada maklumat yang kamu cari dari internet ataupun daripada buku teks atau buku rujukan. Tetapi pelajar tidak boleh salin semua ya. Pelajar mesti tukarkan sendiri ayat dia. Okey. Dan ingat mesti kaitkan dengan kawasan kajian anda iaitu taman universiti. Dan seterusnya ialah tulislah contoh untuk masalah tersebut yang berlaku di taman universiti ataupun kawasan kajian. Cadangan pengurusan sisa domestik. Di dalam bahagian ini merupakan cadangan pengurusan sisa domestik secara terancang di taman universiti. Jadi, pelajar perlu menghuraikan 2 atau lebih cadangan secara kreatif, kritis dan rasional untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik yang dihadapi di taman universiti beserta dengan contoh-contoh. Maksudnya pelajar mesti cadangkan cadangan untuk mengurangkan kesan-kesan yang pelajar tulis di depan itu. Okay? Dan dalam ayat kamu mesti cuba kaitkan dengan kawasan kajian. Baru boleh menunjukkan bahawa kamu menjalankan kerja lapangan. Baik, contohnya cadangan pengurusan sisa domestik di taman universiti. Yang pertama ialah amalan 3R. Melalui data soal selidik, berapa orang pelajar mesti kira daripada borang soal selidik, berapa orang responden yang mencadangkan agar penduduk taman universiti mengamalkan 3R iaitu recycle, reuse dan reduce. Jadi ini pelajar boleh rujuk kepada borang soal selidik dan kirakan orangnya dan tulis di sini. Jadi ini merupakan faktanya. Baik, ayat yang kedua merupakan huraian kepada cadangan anda. Amalan ini dapat mengurangkan jumlah sampah yang dibuang serta dapat menjimatkan wang penduduk. Jadi kamu huraikan apa kebaikannya ke atau macam mana nak menjalankan cadangan ini juga boleh. Okay? Dan akhir sekali ialah tuliskan contoh. Contohnya penduduk taman universiti boleh mengadakan pertandingan pengubahsuaian barang-barang terpakai pada hari keluarga tahunan. Ini merupakan contoh kepada amalan 3R yang boleh dijalankan di taman universiti. Jadi cikgu ada kaitkan dengan kawasan kajian di sini. Jadi dalam cadangan juga sama, perenggan itu mesti ada fakta iaitu menyatakan langkah-langkahnya, lepas itu huraikan langkah-langkah itu dan akhirnya ialah contoh. Baik, ini merupakan cadangan yang kedua. Jadi pelajar cuba tulis sendiri. Yang B itu ialah tulislah cadangan kamu. Pelajar boleh pilih daripada borang soal selidik, maklumat yang kamu cari ataupun cadangan sendiri juga boleh. Okay. Jika pelajar pilih daripada borang soal selidik, maka pelajar boleh guna ayat cikgu di sini. Berdasarkan data yang didapati daripada 10 orang responden, berapa orang responden mencadangkan apa. Jadi di sini pelajar pergi rujuk borang soal selidik kamu. Lihat apakah cadangan mereka dan berapa orang yang pilih cadangan tersebut dan pelajar tuliskan di sini. Baik, jadi ini merupakan fakta.
iaitu menyatakan cadangan. Lepas tu ayat yang kedua, pelajar perlu tuliskan huraian kepada cadangan itu, iaitu tadi Cikgu Syul kata boleh masukkan kebaikannya ataupun boleh nyatakan cara untuk melaksanakannya. Okey. Baik, dan akhirnya ialah contoh. Jadi pelajar ingat-ingat semua ini mesti kaitkan dengan taman universiti ataupun kawasan kajian anda. Sekiranya pelajar ingin menggunakan maklumat yang kamu cari dari internet ataupun buku, pelajar jangan salin semua ayatnya. Pelajar mesti tukarkan atau ubahkan ayat tersebut. Seterusnya ialah rumusan. Baik, dalam bahagian rumusan, pelajar cuba menyatakan perkara yang dapat dipelajari sepanjang menyiapkan tugasan kerja lapangan anda, dan sama juga dalam rumusan juga mesti kaitkan dengan kawasan kajian. Baik, contoh rumusan. Setelah tugasan kerja lapangan ini selesai disiapkan, saya telah menemui beberapa dapatan yang berkaitan dengan jenis-jenis sisa domestik di Taman Universiti Skudai. Jadi sini cikgu telah sebutkan tentang jenis yang pernah wujud di dalam laporan kerja lapangan kita. Baik, seterusnya dapatan ini juga dapat membantu saya memahami lebih mendalam tentang kesan pembuangan sisa domestik di sekitar kawasan kajian. Selain itu, saya telah mencadangkan beberapa cadangan untuk menguruskan sisa domestik dengan lebih terancang dalam kerja lapangan saya. Jadi, pelajar lihat di sini, di dalam rumusan cikgu telah menyatakan tentang apa? Jenis, kesan dan juga cadangan yang pernah kita sebutkan ataupun kita tuliskan di dalam laporan yang sebelum itu. Baik, akhirnya dengan itu saya berharap kesan-kesan negatif sisa domestik dapat dikurangkan dan Taman Universiti akan menjadi semakin bersih dan ceria pada masa depan. Jadi pelajar boleh tulislah apakah harapan kamu terhadap masalah ini atau tentang isu ini. Baik, sekarang kita masuk ke rujukan. Dalam bahagian rujukan, pelajar menyenaraikan sumber rujukan yang digunakan untuk menjalankan kajian seperti buku teks, buku rujukan, surat khabar, majalah, internet, orang, sumber. Iaitu semua maklumat yang pelajar cari itu mesti tuliskan sumbernya datang dari mana. Okey, dan mesti mengikut format yang betul. Baik, ini adalah contoh rujukan. Jadi, pelajar boleh tuliskan di teks pad kamu. Okey, di atas tulis rujukan. Lepas tu satu buku teks. Okey, dan formatnya kita tuliskan nama pengarang buku tersebut. Okey, jadi di dalam buku teks kamu, inilah nama pengarangnya. Jadi kita tuliskan namanya di sana. Lepas tu koma. Dan kita carikan tahun menerbit buku ini. Okey, tahunnya ialah 2019. Jadi kita tuliskan tahun menerbitnya. Di sini cikgu ada satu pembetulan ya. Selepas tahun ialah titik ya, bukan koma. Okey, ialah titik. Okey. Dan lepas tu ialah tuliskan judul buku, iaitu nama buku itu buku teks geografi tingkatan 1. Okey, dan juga titik. Okey, dan kamu pergi carilah nama penerbitnya. Baik, jika untuk buku teks kamu, inilah nama penerbitnya. Tetapi kita nak tulis nama tempatnya dulu. Jadi tempat untuk penerbit tersebut ialah Kuala Lumpur. Jadi kita tulis Kuala Lumpur, lepas tu titik bertindih dan barulah nama syarikat penerbitnya iaitu Era Visi Sendirian Berhad. Titik.
Okey, yang kedua kita tulis untuk buku rujukan. Di sini cikgu ambil contoh modul kamu. Okey, sama juga formatnya dengan buku teks. Tuliskan nama pengarang dulu. Ini dia nama pengarangnya. Jadi kita tuliskan di rujukan. Dan lepas tu koma. Dan tuliskan tahun. Okey, tahun menerbit buku iaitu 2020. Dan titik. Dan judul bukunya Geografi Tingkatan 1. Okey. Dan jadi kita titik. Okey. Tempat syarikat penerbit ialah di Seri Kembangan. Jadi kita tuliskan di rujukan dan titik bertindih. Lepas tu barulah tulis syarikat penerbitnya iaitu Alaf Sanjung Sendirian Berhad dan titik. Baik, untuk ketiga ialah akhbar. Jadi jika pelajar yang ada mencari daripada surat khabar, maka kamu boleh tulislah di sini. Okey. Iaitu nama surat khabar tersebut, lepas tu tarikhnya dan halamannya. Okay. Tetapi jika pelajar yang tidak mencari maklumat dari sana, maka tidak perlu tulis ya. Baik, nombor 4 ialah orang sumber. Maka di sini pelajar perlu senaraikan 10 orang sumber, maklumat orang sumber kamu di sini. Okey, 10 orang ya. Okey, di sini cikgu hanya bagi satu contoh sahaja, iaitu kamu tuliskan namanya. Okey, tulis namanya. Dan koma, umurnya, koma, dan alamatnya, barulah full stop, titik. Okey, setiap orang macam ni. Jadi senaraikan 10 orang. Cari dari borang soal selidik kamu. Baik, yang nombor 5 ialah internet. Okey, jadi hari tu kamu semasa mengumpul maklumat ada cari dari internet kan. Jadi sekarang semua alamat internetnya, websitenya, kamu tulislah di sini. Okey, semua senaraikan di sini. Jika ada 5, tulis 5. Okey, senaraikan semua. Okey, inilah contoh rujukan. Lampiran. Baik, dalam bahagian lampiran, pelajar hanya lampirkanlah borang soal selidik yang 10 helai sudah diisi oleh responden. Maklumat yang dicetak keluar dari internet termasuk daripada Google Maps. Okay, dan maklumat yang dicetak dari buku teks ataupun buku rujukan atau gambar yang berkenaan. Jika ada pelajar yang ada pergi ambil gambar, maka juga boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. Tetapi gambar itu mesti ada keterangan. Okay. Untuk pelajar saya, yang saya tidak minta kamu pergi mengambil gambar kerana pada tempoh PKPP ni tidak sesuai. Jadi, kamu tak ada gambar lah. Tak perlu lampirkan gambar. Okey, jadi contoh macam mana nak lampirkan. Baik, pelajar boleh lihat. Kamu mungkin ambil sehelai kertas A4 ke, kertas warna pun boleh. Atau kertas pad pun boleh. Okey, jadi kamu tulislah. Lampiran macam ni. Ini lebih kemas lah, okey. Dan lepas tu di belakang kertas A4 ini, kamu lampirlah macam contoh ini. Tengok di belakangnya, dia lampirlah semua yang dari buku teks, buku rujukan, internet, gambar semua. Okey, ini ialah diletak di paling belakang laporan kerja lapangan anda. Langkah terakhir untuk kerja lapangan anda. Baik pelajar, sebelum kamu menghantarkan laporan kerja lapangan kepada cikgu geografi anda, jangan lupa kemaskini jadual kerja anda. Okey, cikgu pada mulanya sudah beritahu jadual kerja ni mesti dari hari pertama kamu mendengar taklimat cikgu hinggalah hari terakhir kamu menghantar kerja lapangan kamu. Okey, jadi mesti kemaskinikan setiap aktiviti yang telah anda buat. Okey, yang kedua, susun semula laporan kerja lapangan yang dah disiapkan mengikut senarai kandungan. Okey. Jadi kamu susunkan semua
Okey, rujuk kepada senarai kandungan. Contohnya ini. Jadi kamu susunlah ikut dia. Okey, didahului dengan apa? Dengan penghargaan, pendahuluan, susun macam ni. Baik, yang ketiga, tuliskan muka surat di setiap muka surat dari bahagian penghargaan hingga muka surat terakhir lampiran kamu. Jadi dari muka surat dari penghargaan kamu tulislah. Contoh di sini penghargaan kita tulis 1. Okey, lepas tu pendahuluan kita tulis 2. Macam ni. Tuliskan semua muka surat. Okey, setiap muka surat. Okey, dan yang keempat, lengkapkan bahagian muka surat di bahagian senarai kandungan. Tadi mula-mula cikgu ada minta kamu kosongkan dulu kan senarai kandungan yang bahagian muka surat. Jadi sekarang kamu sudah boleh isikanlah. Tadi contohnya penghargaan dia lah, kamu tulis muka surat 1 kan. Jadi di muka penghargaan sini kita tulislah 1. Dan pendahuluan tadi ya 2 kan, jadi tulislah 2. Dan jugalah untuk yang bahagian yang lain. Okey, dan jika semua sudah isi, maka pelajar bolehlah hantar laporan kerja lapangan kamu kepada cikgu geografi masing-masing. Video kerja lapangan ini sudah sampailah ke penghujungnya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kamu semua kerana telah mengikuti dari siri pertama hingga ke siri terakhir. Tahniah kepada pelajar yang telah cuba menyiapkan kerja lapangan geografi kamu mengikut masa yang telah ditetapkan oleh cikgu. Bagusnya kamu semua. Baik, saya berharap kamu boleh terus memberikan sokongan kepada saya untuk menerbitkan lebih banyak PDPT geografi pada masa depan. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi.